cakap dia masjid. Tempat lain kan. Dia pula dalam masjid, siap nak kan. Dan pada hadis yang lain, barang siapa mengeluarkan sesuatu yang menyakiti dan yang cemar-cemar daripada masjid, diperbuat Allah Ta'ala baginya satu rumah dalam syurga. Allah timbal balik. Allah Ta'ala beri kebaikan. Siapa yang buang yang cemar-cemar, tak cicak apa-apa. Lepas ni Tok Syed tak payah buat kerja, relax. Tok Syed duduk kat pintu tu. Habis, tak cicak tu buang. Kita tak nak kepada rumah dalam syurga. Tok Syed dapat elang. Dapat balik dapat syurga. Dia tak nak hanya syurga, nak elang. Pilih macam-macam. Jadi gitulah, buang yang cemar-cemar. Nabi SAW disebut kitab Bulughul Maram menjadi saksi daripada sekecil-kecil perkara yang tak elok dalam masjid, dia akan menjadi saksi. Nabi tahu kita buat. Allah Ta'ala mahu mengetahui benda kecil-kecil sampai benda besar yang cemar-cemar dalam masjid, kita bersihkan. Lebihan semua benda itu menjadi saksi pada firman Allah Ta'ala bahawa kita membersihkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, habis. InsyaAllah kita sambung pada kuliah akan datang. Iaitu dia kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dan kita Ihya Ulumuddin, sabda Nabi SAW, berkhabar-khabar dalam masjid itu memakan akan kebajikan seperti memakan binatang akan lumpur, maka sikit-sikit itu berkhabar-khabar. Sama juga macam berbisik-bisik bersama-sama kan. Jadi kelebihan tadi kita dapat apa dia, membuang yang cemar-cemar di dalam masjid yang tidak elok, cicak ke apa yang tidak baik walaupun sehelai benang sekalipun, maka dia menjadi yang kita satu kelebihan, iaitu mendapat rumah dalam syurga. Wallahu a'lam bishawab. Dalam perjalanan apa berkenaan dengan potong kuku, potong misai, hari yang disyariatkan itu, adakah hari ini sampai menyebabkan haram untuk potong kuku dan misai? Tak ada. Sebab dia amalan hasanah. Cuma adab-adab memotong tu, kelebihan memotong tu dia kena jaga. Tapi jatuh pada hari yang haram tu, wallahu a'lam, sebab dia hasanah, benda yang adat memang orang potong kuku. Ada dengar kata haram pula ke katanya? Tak ada. Kalau kita baca itu sunat semua. Hari Khamis, Jumaat, Rabu, Selasa semua. Kita kata ada haram juga, haram ada had juga, kita kata tak ada. Dia seumpama beginilah. Benda nak bagi faham, dia benda adat, benda rutin kehidupan manusia. Kuku akan panjang dan potong, kuku akan panjang potong, sama juga macam rambut panjang potong. Jadi dia dah menjadi rutin kebiasaan manusia melakukan benda itu. Cuma nak tahu keadaan yang mengikut sunnah Nabi SAW tu dia. Jadi kalau tak potong, bila panjang dia jadi masalah lah. Cuma nak potong tu hari-hari apa pun tak apa, sebab dia menjadi adat manusia. Tapi hari apa pula yang dapat sunnah tu, dia. Jadi dia dimaklum dekat sunnah dapat dia. Tapi waktu dia tengah potong tu tak ada. Wallahu a'lam bishawab. Istilah kawasan yang itikaf, adakah ada yang besar masjid itu atau keseluruhan kawasan masjid yang diberikan oleh sembahyang Jumaat? Kawasan masjid kan maksudnya. Kita kata kawasan yang dalam masjid itikaf. Baik. Kawasan masjid kalau disebut dalam tentang buku sebut, kita bersebut kawasan masjid itu sehingga ke cucur atap masjid. Itu asasnya. Asasnya sehingga ke cucur atap masjid, itu masjid lah. Dah boleh dah kita berniat iktikaf. Tapi dalam satu-satu masa, satu tempat, kadang-kadang satu binaan dengan masjid tapi dia bukan masjid. Contohnya masjid dua lapis. Jadi bawah tu macam masjid Salam tu kan, bawah tu yang pejabat, yang pun masjid pun pada bawah tu yang pejabat yang apa semua. Jadi kadang-kadang orang perempuan yang bukan boleh masuk masjid pun boleh masuk. Sebab tu bukan kawasan masjid, cuma duduk di satu rumah. Jadi kita kena kenal pasti di mana kawasan masjid, kawasan dia katakan masjid yang niat ni yang boleh dikira sebagai iktikaf. Ada pun yang kita nak kira sebagai buat Jumaat tu, selagi mana dia tidak jauh dengan 300 meter tu, itu dalam bab lain pula. Itu buat Jumaat pula. Jadi nak ambil bab itulah. Tak boleh juga. Itu dalam bab buat Jumaat. Selagi mana tak melebihi 300 meter, 300 hasta, pertama 300 hasta, 30 hasta, katakan 330 hasta. Itu dalam bab nak buat solat Jumaat pula dalam masjid. Jadi yang dikatakan iktikaf tu betul-betul binaan masjid. Senang kata begitu. Jadi kita tahu, okey ni balai lintang. Walaupun dia bersambung dengan masjid, tapi dia balai lintang. Jadi bila balai lintang,
nak kira cerita buat solat Jumaat tu memang boleh, sebab kalau dikirakan bila dia bersambung-sambung dia tak ada masalah. Tapi nak kira yang ni pada lintang masjid tu bukan maknanya tak boleh kita buat iktikaf gitu. Kita kena pasti mana dia katakan kawasan masjid. Maknanya pihak masjid kena tahu lah. Dan kita pun nak tahu, kena tanya orang ahli masjid. Jadi baru sah kita iktikaf gitu. Walaupun di luar sana dekat Terbakar, tapi masih lagi di masjid. Sebab apa? Memang tu memang di kesihatan masjid itu boleh. Allahuakbar. Ustaz, masa semayang kita sujud, tak boleh ada apa-apa yang menghalang dahi kan? Bagaimana dengan tangan kalau kita pakai cincin tu atau Tak terbalikkan tangan cincin? dahi je. Dahi saja. Dahi semata-mata. Cuma tu dah ada sebahagian kata sebelah rambut tak makruh. Tapi lebih berjaga-jaga, sebenarnya apa-apa pun tak. Yang saya tanya daripada ibu saya, dia kata apa-apa benda yang menghalang umum lah tu, walaupun sebelah rambut sekalipun. Jadi tangan tak ada masalah, lutut tak ada masalah, ibu jari kaki tak ada masalah. Yang penting boleh baca, cuma dahi semata-mata dengan hal yang tertutup. Kalau nisbahnya dia kata dalam kitab Makhluk Badai kalau tak silap 4 jari. Jadi 4 jari ni ada orang jari ni kecil 2 jari. Jadi nisbah 4 jari itu sebenarnya keseluruhan benda yang boleh kena lantai, tak dihalang dengan apa-apa benda. Itu dia, dari saja. Allahuakbar. Yang ni bukan pacak. Kalau ini bukan pacak, dia masuk kita pacak dia begitu, sampai begitu. Itu nama pacak, dia tekan dia sampai di tolak ni. Perut jari tu mesti menghadap ke arah kiblat. Perut jari, ini ibu jari kaki, katakan ibu jari kaki mesti menghadap ke arah kiblat. Kalau begini tak boleh. Ada sebagai ulama dia kata sunat muakkad. Jadi yang lebih rajih lagi, dia itu wajib kerana Nabi SAW sembahyang nak keadaan ibu jarinya menghadap ke arah kiblat. Itu bagi orang yang tak ada masalah apa-apa kan. Masalah gaul, saya ibu jari kaki tak ada urusan, kita nak baca. Tak sah benar saya. Itu cerita dah tadi ibu jari kaki kena potong macam mana. Jadi ceritanya yang orang sempurna itu kena baca. Ibu jari. Yang lain tu sunat, dipacakkan kelima-lima jari. Sunat. Yang wajib ni ibu jari kaki. Kalau tak ada ibu jari kaki, yang lain lah baca, yang lain gantilah. Allahuakbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin ya rahim ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma jahilna fi dunya wal akhirah wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma akrimna bima 'allamtana. Allahumma sallimna wal muslimin ba'dina min 'adab qaribin ila rahman jannuna min syaitan wal ma'asiyah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا